Dia berubah-ubah. Ada masa 8. Ini jawapan politician. Tak boleh jadi. Why do you want? Kenapa nak berterima kasih? Sebab nak cerita benda tu bukan benda senang tau. Kita tahu sebenarnya deep down dia tak okey. Betul tak? Sedar-sedar dia dah buat something yang kita tak terfikir dia akan buat. What do you think? Selamat datang ke What Do You Think? Edisi Dr. Adam Zubir. Cikgu Ulwan kan? Ya saya. How's your mental health right now? It's pretty sedikit goyang sikit. Goyang sikit? Goyang sikit lah kan. Okay, scale 1 to 10. Skill saya apa? 10 tu teruk ke 10 tu bagus? Bergantung pada nombor. Yelah, 10 tu bagus ke 10 tu 10 apa? tu bagus 10 tu bagus kan? 10 tu ya. bagus, I would say alhamdulillah stable 7 lah, stable 7. Oi, not bad. Not bad lah, okay lah. Ya, okay sebab lah. sebelum ni pun macam Ulwan pun banyak ada berkongsi tentang topik mental health ni. Ya, for sure. Yep. Tapi instead of kita yang sembang, bagaimana kalau kita bawakan tetamu khas yang lebih pakar dalam bidang mental health ini? Boleh. Tapi Kan? please give me your mental health rating Saya? terlebih dahulu. You bagi supaya kita boleh tanya guest kita, okay ke tak, mana nak improve. Macam tu. Saya punya mental health ni, I would say saya tak rasa yang saya ada apa-apa isu tentang mental health ni. So I never think about it. In terms of kan, bila kita cakap tentang mental health ni, ada macam-macam jenis kan. Ada yang anxiety, ada yang rasa depression dan sebagainya. That's why saya tak tahu macam mana nak rank. So you kena jumpa Honestly, kena jumpa doktor ni untuk tahu the scale of it lah. kena jumpa psikologi. Psychology. Kan? So sebab itu, dalam What Do You Think, edisi Dr. Adam Dr. Adam Zubir, Zubir, kita bawakan tetamu jemputan, tetamu khas, Aiman Psikologi. Sila perkenalkan. Bukan Aiman Azlan. Yang itu aku nak jemput kemudian. Okay? Okay, alhamdulillah sihat. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Ni doktor ni berapa scale? Dia tak tahu scale tu berapa. Saya tak tahu macam mana nak letak skill. Tak, sebenarnya bila korang sebut skill ni, aku suka guna saya kan. Depend pada you. Oh, saya. Okay. Okay. Ikut keselesaan lah kan. Ha. Okay. Best sebab kita dah start dengan tanya skill. Sebab biasa orang sebut mental health ni, orang salah faham ingat kau okey ke tak. Okey ke tak ni dia macam black and white. Dia macam sama ada kau okey, one, ataupun kau tak okey, zero. Padahal mental health bukan macam tu. Mental health ni dia adalah benda yang spektrum. Contoh macam Dr. Zubir kan, doktor perubatan contoh kan. Yes. Contoh bila orang datang, adakah orang tu datang maksudnya dia datang hospital tu terus datang dalam keadaan dah mati ataupun dia sihat? Of course lah. Dia mesti ada level-level dia kan. Dia ada level-level dia. Betul? Kalau dia mati tak sampai situ. Kan, tak sampai lah. Tempat lain lah. Ada Kubur TBD. lah. Ambulans hantar. Kalau TBD mungkin dia datang dah mati kan. Tapi nak kata bahawa kalau mental health ni sama juga, dia ada skill-skill. Macam masuk ED pun kan ada green zone, Yes. yellow zone, red zone kan. Betul. So green zone dia punya treatment lain lah dengan orang red zone kan. Perhatian kita bagi pun lain. So sama juga dengan mental health. Bila korang duk sebut pasal skill kau 1/10 berapa semua kan, there's a good sign yang kita faham bahawa mental health ni dia satu benda spektrum. So bila spektrum ni, dia bukannya kau okey ke tak, tapi ada je orang nampak macam okey tapi sebenarnya tak okey. Tapi ada orang nampak macam struggle, nampak macam stress tu, muka macam berkerut kan. Kalau bagi kerja pun Macam aku Tapi okey. Tapi okey sebenarnya. Tapi sebenarnya Skala kuat. 7. Tapi sebenarnya kuat. Sebab apa? Sebab skala ni, konsep spektrum ni tak ramai tahu lah. Spektrum. So betul lah, mental health ni kita boleh rank daripada 1 sampai 10 tu betul lah? Itu Ke dia ada ranking lain? self assessment lah. Maksudnya kita just nak gauge diri sendiri je. Tapi dia bukan macam kita pergi jumpa doktor kan. Contoh kalau doktor tanya kan, sakit kat mana, sakit kat sini, boleh bagi skala sakit, pain scale berapa? Betul. 10 tu macam sakit sangat kan. 1 macam sakit sikit-sikit. Tapi itu adalah perspektif dia. Mungkin bila pergi check doktor punya, ada batu karang, punya sakit teruk. Tapi sebab dia ni jenis macam pandai kontrol, Tahan sakit. dia tahan sakit, mungkin pain threshold tinggi, dia kata saya punya skill sakit 2 je. So self assessment tu adalah perspektif orang yang mengidap tu. So kalau tanya Ulwan tadi, Ulwan bagi skala 7. So bagi dia kira okey lah. Kalau bagi Aiman Psikologi, nampak Maksudnya- 7 ke maksudnya nampak? skala saya ke nak tengok dia? You dulu. Oh skala saya ke? Personal dulu. ya. Oh, soalan Round ni. table dulu. Sebab doktor Adam tanya skill saya kan. okay. Sebab Aiman diagnose orang betul. Boleh diagnose orang. So selaku practitioner yang merawat orang, bukan merawat, I mean like diagnose orang, berapa you personally terlebih dahulu? Saya sendiri. Ya. Dia berubah-ubah. Ada masa 8. Ini jawapan politician. Tak Tak, boleh tak. jadi. Dia thinks about psychology memang macam tu. Oh ya? Dia banyak depends. Sebab tu So betul kalau lah. sekarang exactly sekarang mungkin 8 ke 9 lah. Sebab ada saya. Ya.
Kalau saya seorang Tapi mungkin dah kalau layan. mungkin sekejap lagi kalau saya balik ni stres jaga anak semua kan. Bila wife dah start pergi kerja semua, kita dah penat ni semua, mungkin scale aku mungkin turun jadi 7 ke 6 ke 5. Dia depends pada situasi kita tengah hadapi waktu tu. Dia macam kripto ke Dia boleh berubah like tiba-tiba kan. Beli hari Boleh, ni. boleh Wan. Boleh masuk kat Boleh kewangan masuk tu. ke dalam Psikologi kewangan juga. kewangan ni sama. So hari ni kita terdemun lah. Maksudnya macam saya kan. Okay. Let's say kita mulakan dengan Ulwan dulu lah. Kan Ulwan tadi bagi skala 7. So Tujuh, macam how would you then like boleh percaya ke ataupun tak boleh percaya? Kadang-kadang kan sometimes orang ni dia letak dia ada wall tau. Bila kita tanya, are you okay? Yeah, I'm okay. Tapi kita tahu sebenarnya deep down dia tak okay. Betul tak? So macam mana? So for example like Ulwan ni kan, dia kata 7 kan. 7 is not bad lah kan. Macam Aiman pun 8, 7 kira macam okay. So adakah kita boleh terima as is kalau as a psychologist, ataupun sebenarnya ada cara untuk kita tentukan sama ada orang tu okay tak okay? Dia depends pada banyak faktor, contoh personality, even jantina pun main peranan kan. Sebab macam kita, budaya kita kalau sebut pasal lelaki je, kita anggap macam lelaki ni kena kuat, lelaki ni tak boleh nangis kan? Kalau Alpha. kau stres ni, maksudnya tak lelaki lah, orang kata tak jantan. tak jantan kan? lah, orang kata kan. Tapi itulah antara salah faham yang selalu orang buat, yang menyebabkan kadang-kadang lelaki ni kita tak tahu. Macam doktor kata, dia ni nampak macam okey tapi sebenarnya tak okey. Dia okey ke tak? Sedar-sedar dah ada suicide attempt. Sebab lelaki memang macam ni, dia akan sembunyikan, dia tak nak tunjuk dia lemah semua sebab faktor jantina semua ni. Tapi once dia dah sampai threshold yang macam kita kata zone ni kan, threshold zone kuning atau zone merah yang teruk sangat tu, sedar-sedar dia dah buat something yang kita tak terfikir dia akan buat. Sedangkan sebenarnya proses tu dah ada dah ke arah sakit macam tu. Tapi sebab mental ni benda tak nampak. Dia bukan macam fizikal, kita nampak orang tu jalan kaki terherot ke, kepala berbalut, dia tak nampak. So something yang benda tak nampak ni kita ingat macam dia tak wujud. So hanya sebab tak nampak bukan maksud dia tak ada. So macam kalau Ulwan ni kira okay lah. Kalau dia kata okey, tengok performance kerja dia okey ke Oh, tak. kerja. performance TikTok. Sebab kalau nak tengok status kesihatan mental ni, kalau ikut WHO dia ada 4 faktor lah dia tengok kan. Okey, apa dia? First adalah kita dengan diri sendiri. Contoh dari segi rutin harian. Selera makan okey ke tak. Okay. Selera Tidur makan. macam mana. Alhamdulillah. Bagus ni. Tidur Terlebih. okay. Kau dah okay ke? Sejak tak ada kopi? Far better lah daripada sebelum ni. Tapi still ada isu ke. Ada isu juga. Okay. Ada masalah tidur juga kadang-kadang kan. Lepas tu kadang-kadang isu faktor dari segi fokus kerja. Tu yang kedua. Kedua kerja. Masih lagi yang pertama. Masih lagi personal. Masih lagi yang Okey, pertama. kerja juga. Ni semua kerja tu satu, tapi fokus dia tu. Bukan setakat kerja lah. Fokus Maksudnya dia. macam kita kan kadang kita tiba mengelamun, susah nak start buat kerja kan. Contoh masuk kerja pukul 8 tapi duk scroll lagi. Pukul 9 baru start buka apa kerja kan. Itu part of it lah kan. Itu part of it. Susah nak initiate fokus tu pun salah satu faktor yang kita nampak kesihatan mental. Itu baru satu. Dua, hubungan kita dengan orang lain. Relationship. Okay. How would you describe it? Maksudnya apa, cari gaduh? Pukul orang? Cepat terasa, cepat marah. Risau saya. Kan? Saya selamat ada sebelah ni. Kan kadang orang ada anger issue kan, itu pun salah satu faktor juga. Kan Anger kadang issue. kadang benda yang macam marah sikit je, tapi dia punya marah tu macam kita rasa macam out of proportion. Wait, anger issue is a part of mental illness. Boleh jadi? Saya tak kata mental illness, tapi lebih pada mental health issue. Dia lain. Mental health Oh, lain. so- Mental health issue lain. So kalau orang tu memang pemarah, bahkan selalu kalau kita tengok, saya ni memang pemarah. Tak, Okay. sebenarnya tak lah. Sebenarnya ada Mungkin ada benda, mungkin personality tu satu, Ha? tapi pemarah tu yes, tapi pemarah yang sampai merosakkan tak? Okey, yang di luar. Contoh sampai tahap pukul, baling barang, tengking, tak tentu pasal. Itu bukan personality pemarah dah. Sebab kita tahu memang ada je orang personality je cepat marah, tapi bukan sampai marah yang merosakkan. Okey. Sebab marah tu just emosi manusia je. Tu hubungan lah. So hubungan dengan isteri kita, hubungan dengan anak-anak kita, anak-anak, dengan kan. kawan-kawan, rakan sekerja dan sebagainya. Yes, betul. Lepas tu kadang-kadang orang yang balik kerja, dia stres daripada tempat kerja dia tak hilang, lepas ke anak. Ni faktor nombor 2 tadi lah. Tapi saya ada question lah. Aku kawan dengan kau waktu kau dah popular ke belum popular? Belum rasanya. Belum, Alhamdulillah. So boleh claim true friend. Okay. Aduh, yeah. So kita sembang pasal all this, depression and whatnot kan. Tapi apa yang aku sendiri perasan lah, dalam mental illness ni, memandangkan aku suka gila on a criminology side. Maksudnya mengkaji macam mana, bukan nak cakap how to membunuh orang, bukan. Tapi nak belajar pasal. Suka gila in terms of movie, in terms of real cases, unsolved mysteries, solved mysteries semua kan. Apa yang aku nampak is actually
benda-benda mental illness ni semua stems from our own childhood lah, in a way kan. Our own childhood, misal kata macam saya sendiri lah, this is my personal case, saya tak nak cerita yang orang lainnya. Lebih kepada yalah, mak ayah dua-dua orang government. So pergi kerja pagi, balik petang, malam dah penat, something like that. So ada a felt of abandonment lah. Nak buat kerja sekolah, buat kerja sendiri, you know, buat hal sendiri lah sebenarnya. I think benda tu affected my mental health sampai sekarang lah. Sampailah membawa kepada my own relationship. Tak kisahlah tempat kerja, isteri saya dan sebagainya lah. So mana kan you pun ada menulis buku lah, Mendewasa dengan Luka nama dia. So kalau kamera boleh fokus kat sini, Mendewasa dengan Luka, yang banyak menceritakan pasal benda ni lah sebenarnya, childhood ni, benda ni kan. Betul. Tapi boleh tak kalau Aiman ceritakan secara simple lah kan, why do you read this book, menulis buku, what's the pain, the true pain of childhood trauma ni sebenarnya? First of all, thank you Luan sebab boleh cerita what happened with you, parent waktu kecil dan kesan sampai sekarang kan. Why do you want, kenapa nak berterima kasih? Sebab nak cerita benda tu bukan benda senang tau. Tak ramai yang nak ngaku, nak kata aku dulu pernah kena macam ni dengan parents, sekarang aku macam ni. Dan itulah antara objektif buku tu. Buku ni kita nak bagi sedar, sebab kadang-kadang ada orang kan, sebab tajuk dia Mendewasa dengan Luka kan, dia tak sedar yang dia ada emosi yang tak cukup daripada mak ayah contohnya. Kasih sayang yang tak diberi sepenuhnya, ataupun mungkin cara dibesarkan tu toksik dan dia tak sedar. Sebab dia rasa memang inilah cara dibesarkan. Sampailah bila dia jumpa dengan family, ni bagi contoh lah kan, dengan family sendiri, korang makan satu meja tak bila waktu makan? Sejak kecil memang tak. It's not our own practice lah. On my family side lah, tak tahu lah. Tak tahu macam mana. Ini paling basic. Contoh waktu makan, semua datang duduk meja makan. Saya membesar dengan nenek saya. I see. So saya duduk dengan nenek saya, dengan pakcik saya, dengan cousin-cousin saya. Memang saya makan satu meja lah setiap kali makan. I see. So dua individu yang berbeza walaupun program yang sama, tapi persekitaran keluarga, budaya tu pun dah berbeza dah. Dan benda tu membentuk. Nampak macam simple. Contohlah kan, kita kadang tak boleh brain macam mana ada orang yang duduk satu rumah tapi tak pernah jumpa mak ayah. Boleh bayang tak? Tak pernah jumpa mak ayah. Kalau jumpa pun sekadar ayah tanya nak bagi duit pergi sekolah ke, ataupun pergi asrama semua, ataupun jumpa dengan mak untuk panggil makan, tapi masing-masing ambil makanan pergi duduk dalam bilik masing-masing. Ini family lah. The very basic foundation of system social. Ada orang dia tak dapat benda tu. Dia tak dapat sebab dia macam ni lah. Kalau tengok perspektif, macam sebenarnya aku tak suka sangat guna istilah childhood trauma, sebab trauma ni dia macam dia berat lagi lah, clinical lah, besar kan. So biasa lah. aku suka guna, macam dalam buku tu pun kita guna nama ayat kecederaan emosi. Maksudnya emosi kita membesar ni dia tak dapat sepatutnya. Contohlah ni sorry Luan tadi kau bagi contoh kan. Kau kata bila waktu zaman kanak-kanak mak ayah kurang memberi macam fokus ataupun yang macam mana sebab balik kerja busy semua, menyebabkan nak buat kerja rumah seorang-seorang, makan seorang-seorang semua kan. So sistem kita dengan mak ayah, cara kita dibesarkan, benda ni dia membentuk cara kita membina hubungan. Kita panggil attachment style. Macam mana cara kita dapat kasih sayang, macam itulah akan memberi kesan cara kita bagi kasih sayang. So sebab tu kadang-kadang benda macam ni, contoh orang yang ada mak ayah bercerai contohnya, contoh ada mak ayah bercerai, dia tak tahu definisi cinta, sayang. Sebab apa? Sebab dia nampak kasih sayang depan mata dia, which is someone yang paling penting, mak ayah sendiri, tapi kasih sayang tu tak terjadi. Bergaduh, marah semua pasal sampai bercerai. So agak-agak kesan dia, cara dia melihat dia dengan mak ayah, bukan dengan ayah, dengan pasangan dia nanti bila dia dah besar, mesti akan terkesan juga. Sebab apa? Sebab dia core principle love yang dia nampak tu adalah yang rosak. So dia akan bawa kitaran yang sama kepada generasi, kepada anak-anak dia, kepada cucu, dan benda ni terus berterusan. One thing good about this book kan, I would say kan, buku ni bagi mereka yang mungkin ada masalah hubungan misalnya, ataupun ada I would say rasa lost kan, like a lost soul, baca buku Mendewasa dengan Luka ni akan somehow mengingatkan ataupun memberi kita kesedaran tentang bagaimana kita membesar masa kita kecil dahulu. Betul. So and because saya tak baca buku-buku psikologi ni. Tapi saya banyak hadiri program-program personal development program ataupun personal development seminar yang memang mementingkan kepada
pemahaman masa kita bagaimana kita membesar dulu kala. So macam saya memang ada di self awareness. Kan, self awareness bila saya grow up, dan saya memang benda tu yang menjadi satu panduan kepada saya sebab saya pun dah ada 3 orang anak. And memang bila Aiman cakap kan pasal kita tak jumpa anak kita, saya terasa Deep ya, deep. Ustaz, hard lah. Macam bukan setakat kena apa? Kena step. Tapi kena step tu pusing ni. Pusing kan. Keris nama dia. Memang tak boleh diselamatkan. Tapi because saya ada that self awareness, memang sometimes saya sendiri yang akan ambil that initiative untuk meluangkan masa dengan anak-anak. Sebab saya faham, and I've gone through a process lah, of course, go through this personal development seminar dan sebagainya. Bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan, of course, reading books like this will really help. So kalau nak dikongsikan kepada mereka yang mendengar, so contohnya, what is the easiest step untuk seseorang itu ada that awareness, self awareness yang mereka sebenarnya dihantui oleh kecederaan emosi. Selain daripada baca buku ni lah. Baru nak cakap. Nak promote sikit. Itu cara paling senang, baca buku ni. Tak sempat lah tengok video ni, beli je lah buku ni. Okay, alright. Silakan. Okay. Kita tahu nak jawab cara macam tu kan. Self awareness ni is a process lah. And dia bukannya something, dia macam Dr. Adam kan cerita pasal pergi program ni. Bukannya Dr. Adam pergi dengar seorang speaker ni cakap pasal hubungan dengan anak, terus teringat dengan anak, terus jadi baik kan. Tak, tapi it's a process. So self awareness ni adalah satu proses, dan dia adalah satu benda yang kita kena letak energi ataupun effort untuk buat. Bahasa mudah macam ni lah, dia tak berlaku automatik. Dia tak ada yang macam tiba-tiba jadi. Contohlah kita tiba-tiba tertengking anak kan. Bukan kata tak boleh marah, tapi ni nak kata bahawa tengking yang tak kena tempat. Tengking sebab kita stres kerja, tapi lepas pada anak. Padahal anak cuma ajak pergi makan ke kan? Anak ajak main, tapi kita tengking. So orang yang tak rasa benda tu problem, dia akan tengking dan terus tengking. Tapi orang yang ada awareness, macam Dr. cerita tadi, bila kita tertengking tu, mesti kita akan rasa macam betul. Rasa sebersalah kan. Ni feeling seorang ayah dia macam, alamak, dia cuma ajak aku. Kita mula berfikir macam, alamak, geramnya aku lepas marah macam tu. Kadang kita marah, kita rasa menyesal dan sebagainya. Macam-macam lah faktor emosi yang ada kan. Dan jujur cakap, kalau macam saya sendiri, kalau benda tu jadi dengan anak-anak kan, of course, takkan tak pernah marah anak kan. Aiman ada anak kan? Ada. Dua orang. So kadang-kadang kita terlepas dengan anak kan. In my mind, sebab saya bekerja dalam bidang ni, kadang-kadang in my mind terfikir balik, aku dah mula jadi watak ayah kepada. Sebab macam contoh lah, kalau aku ada patient yang ada masalah trauma, yang ayah dia buat macam ni semua, pasal bila terbuat pada anak, kadang kita automatic terfikir macam, aku dah mula jadi macam ayah kepada pesakit aku yang ni. Damn. So kadang-kadang kita macam, kalau aku teruskan amalan macam ni, silap bulan dia membesar keadaan macam tu kan. Betul. So kadang kita letak satu elemen tambahan, iaitu kita debrief. Debrief tu maksudnya kita debrief. Why does it resonate so much dalam episode itu culture yang kita amalkan dekat dalam episode apa-apa debrief. Budaya kita debrief tak ada. Kita kalau marah, kita gaduh, kita akan senyap, kita rasa macam kita pendam, dan hopefully tak ada siapa cakap pasal tu, kita settle lah. Itu budaya kita. I thought mental illness ni dia macam hence the name illness. Kalau kita demam, pergi jumpa doktor, makan ubat. Okay. And then when you talk about debrief ni sefaham kita orang is actually kena buat constant lah. Macam kita orang memang amalkan constant lah debrief. Tak kisah meeting pun nak debrief, semua benda nak debrief lah. Makan kari pak ni pun nak kena debrief. Hangit lah ni catering lah. So what do you think? Debrief penting. Debrief tu dia macam nak menutup balik. Contohlah saya tak tahulah kerja kat sini ada bergaduh ke waktu meeting semua kan. Sebab kita nak keep on professional, takkan nak habis meeting terus gaduh-gaduh. So debrief tu adalah proses untuk kita fokus balik apa isu, apa benda problem kita boleh baiki, dan supaya next time tak berlaku lagi. So sama juga kita dengan anak-anak pun. Bila kita dah termarah semua tu, kita debrief balik. Contoh jumpa balik, contoh macam saya sendiri yang itu pernah tertengking Adam sebab dia ni. Tapi kita dia apa? Anak nama Adam. Anak bernama Adam. Anak saya nama Adam. Aiman nama Adam. Nama Adam. Tapi bukan Adam ini. Adam Aiman lah, bukan Adam Zubir lah. You Adam are talking Aiman with different Adam ah. Adam Aiman. Adam Aiman. Adam Zubir. Nama Adam Aiman. Satu hari nanti dah boleh kertas tu. Nampak gaya Adam Aiman ni akan jadi, InsyaAllah, seorang influencer juga. Betul. Follower nama sedap. Follower Aiman. 100,000 insyaAllah. So kita debrief balik lah.
Kalau kita jumpa balik, kita beritahu, okay, papa minta maaf, tadi papa tinggi suara kan. Adam cuma nak minta ni ke. Kita cerita balik lah. Tapi kita stand on principle. Kalau memang kita marah, contohlah dia mengamuk sebab nak tengok TV kan. Kita marah tak bagi tengok TV. Waktu minta maaf tu, janganlah kita kata okay boleh lah papa bagilah tengok TV. Tak. Kita still stand on the ground bahawa tak boleh tengok TV and dah habis masa. Tapi kita minta maaf sebab part kita terlebih marah. Sorry papa tinggi suara, tengking, marah sangat. Kalau naik tangan ke, minta maaf papa dia naik tangan tadi kan. Papa nak kata tak boleh tengok TV, tapi mungkin papa terlebih marah, papa stres kejap. Beritahu lah. Lah boleh pula mak ayah minta maaf ke anak-anak? Kenapa tak boleh? Kenapa tak? Sebab boleh dek. What do you think? What do you think kan? What do I think? Sebab jujur lah, on my personal experience, mereka paling jarang. Bukanlah tak pernah, jarang lah in a way kan. So what's with the minta maaf? Bukan ke mak ayah ada authority, dia macam dalam organisasi syarikat dia paling top, you know. Orang lain, orang bawah buat salah, you boleh hentam je lah. Tapi kalau you buat salah, you diam lah. Sebab mak ayah tu tak baca buku ni. Okay. So kalau mak ayah yang baca buku ni, InsyaAllah tahulah serba sedikit bagaimana nak minta maaf. Macam saya pun, macam apa yang, in fact apa yang Aiman dah kongsikan adalah benda yang saya sendiri amalkan juga. Kan? Sebab saya pun kadang-kadang, yelah, of course ada running business, running team, meeting kadang-kadang banyak kan. Kadang-kadang anak kita, sometimes anak ni dia, sometimes lah in my mind lah, they want to test you lah. Kadang-kadang dia tahu memang kita cakap kat dia jangan buat, tapi dia test out lagi. Faham tak? And then contohnya saya cakap, okay, for example, jangan baling bola misalnya kan. And then dia akan baling. And then dia tengok kita. Dia tengok kan, betul kan? Jelingan kita anak kan. Kita buat, okay, jangan baling. Okay, and then dia ambil baling lagi kan. So dia akan test kita, tak tahu. Sebab because they don't have this, I would say, the frontal cortex tu belum fully developed. Yes, belum fully matured. And that's where kan so itulah. So walaupun saya bukan belajar psikologi, tapi benda-benda ni saya belajar dekat dalam all the personal development yang saya go through. Yang mana that is what makes an adult. Sebab mereka boleh berfikir. Yes. Tapi budak-budak ni tak boleh fikir. Dia go in terms of emosi diorang kan. Ikut emosi diorang. Dia nak baling, dia baling lah. Dia baling. So kita pula sebagai adult, kadang-kadang saya dengan kerjanya, dengan stresnya dan sebagainya, kadang-kadang kita mudah untuk marah itu. And memang macam apa yang Aiman cakap, tiba-tiba rasa bersalah. Rasa bersalah, and then saya akan minta maaf lah. Tapi one thing yang saya belajar, maybe saya boleh explain the process. Yes. Itu yang saya tak buat. Itu debrief dia. Itulah debrief tu macam bagi saya satu aha moment lah. Jangan salah faham. Takut ada yang penonton tengok ni macam semua ayah semua minta maaf kan. Anak jadi raja tak. Tapi nak kata bahawa kita minta maaf benda yang berlebihan tu. Contohlah contoh macam Dr. Adam ni, anak baling, dia baling juga. Salah tu tak salah. Tapi mungkin waktu tu respon Dr. Adam tu macam contoh sorry macam anak tak guna dah kata kita nak minta maaf part yang silap, yang terlebih tu. Tapi kami from your experience lah, sebab anak you pun yang ada yang masih lagi 6 tahun. Yalah yang let's say lah sebelum ni you raise umur 1-2 tahun. And then you pun cuba meminta maaf. Diorang boleh faham ke? You explain you. I mean 1 tahun taklah kot. Kan? 1 tahun. Anak saya 1 tahun saya buat lah. What the heck man? Dia tak faham pun. Kau cakap dengan dia gugu gagal Okey, kalau tak can you elaborate lebih kat situ? Umur ini okey, ini aku rasa tak ramai tahu. Budak-budak especially bawah 2 tahun, waktu ni otak dia memang betul-betul sponge habis. Dia akan serap semua benda. Okey, kalau kita kata budak ni tak tahu apa kan, tak tahu buat apa kan. Kenapa ada orang buat aktiviti budak umur 1 tahun main bola, baling, bagi dia tolak benda, nak bagi exercise kaki semua kan. Kalau pandangan kita kata bawah 1 tahun 2 tahun tak tahu apa. Sebab dia akan serap semua benda. Dan percayalah, bila contoh ni real study kan, walaupun benda ni orang kata ni teori dia dalam paper jadi kan, tapi I've seen it first hand. Sebab saya minta maaf dengan Adam, satu masa tu pernah terjadi, dia terlepas marah kepada si adik nama Iman. Dia minta sorry. Dia cakap sorry. Sebab waktu tu dia geram, dia nak mainan kan, tapi berebut macam blocks tau kan, blocks macam puzzle kan. Dia geram, dia baling. Kebetulan dia baling tu, yalah budak nak lepas marah. Macam doktor kata emosi kan, dia belum ada pemikiran untuk fikir lagi. So dia akan emosi. So bila tak boleh regulate emosi, cara kita nak zahirkan emosi adalah melalui tingkah laku.
So cara dia lepaskan dia marah tu adalah dia baling blok tu. So bila dia baling blok tu, tepat kena kepala adik dia sampai benjol. Waktu tu nampak amarah sampai dia dah macam sampai kita dah tenangkan dia sebab kita kena korogilate balik emosi dia kan. Tapi lepas habis tu, bila dia ajak nak berbaik, nak ajak main sekali, dia minta maaf. Cuk, ke kau sebagai ayah yang memaksa dia minta maaf? Waktu tu aku cuma marah dia, cakap dia Adam tak boleh buat macam ni. Cakap Adam boleh marah. Waktu tu kita validate lah, kita beritahu Adam boleh marah. Papa tahu Adam marah, Adam nak block tapi Iman ambil juga kan. Padahal Adam tengah main. Kita validate apa yang dia tengah buat, tapi kita kena disiplin benda yang tak boleh buat tu. Dia kata tapi Adam tak boleh baling macam ni, kena kepala orang. So kita buat, bagilah empathy, nak ajar konsep empathy. Kita ambil blok tu, cakap ni kalau blok ni kena kepala Adam, tengok keras tak? Kalau kena kepala Adam macam mana? So kita letak kat kepala dia, bagi dia rasa keras kan. So bila dia rasa sendiri bahawa benda tu keras, dan kalau dia kata bayang balik, reflect balik apa dia buat, dan bila waktu dia main tu, dia ajak main blok sama-sama kan, tu dengar dia cakap Iman sorry tadi Adam baling. Tu dia main macam biasa. Nampak macam simple tau, tapi benda yang kita buat setiap hari dengan budak-budak ni, dia akan serap, dia akan belajar. Sebab budak-budak ni dia tak akan fail untuk ikut apa yang kita ajar. Dia mungkin fail untuk ikut apa kita ajar, tapi dia takkan fail untuk ikut apa yang kita buat. They learn by watching. Ada dalam buku ni tak? Oh, tak ada dalam tu. Ada dalam buku ni. Untuk kita recommend kepada our viewers lah, like if this is to orang yang baru dapat anak, you tak nak ulang balik kesilapan yang mak ayah you buat. So adakah Itulah dia punya objektifnya. itulah objektif dia? Ada spesifik chapter tak? Spesifik chat Ya, yang tak main. ada lah. Tapi dekat bahagian debrief, dekat penghujung tu ada cerita yang sekarang kita adalah generasi yang menerima semua luka-luka daripada generasi sebelum ni kan. Tapi dekat bahagian last tu yang pembangkit, yang bangkit kembali tu, resolusi Bahagian apa ni, 3. bahagian 3, yes. Bangkit kembali bahagian Bangkit 3. kembali. So dekat situ nak cerita bahawa it's time for us to stop this cycle untuk kita tak bagi pada anak-anak. Sebab isu emosi ni isu besar. Kan? Bila tak regulate emosi, kadang inilah yang Kak dah susah nak, bila dah besar tak pandai nak kontrol emosi, mulalah self harm, dia akan mudah anxiety. Sebab apa? Sebab waktu kecil tu dia tak dapat kemahiran nak mengurus emosi tu. Dan kita bukan nak salahkan mak ayah, bukan tu point dia lah. Tapi nak kata bahawa mungkin mak ayah pun tak dapat benda tu daripada mak ayah dia orang. So bila dia tak dapat, macam mana dia nak bagi kan? So kelebihan kita sekarang sebab kita dah ada knowledge, dah ada ni buku semua ni, kita nak hentikan kita supaya anak kita tak dapat kesakitan kita dulu tu. Berat pula tiba-tiba. Tak, memang kena berat lah. Kalau ringan kita tak buat lah podcast pada hari ni itulah. Tapi it's a very powerful sharing lah. So I think sharing apa yang kita dah bincangkan specifically kepada mereka yang mungkin ada anak-anak kecil, dan basically anda tak nak mengulangi kesilapan yang sama mungkin mak ayah anda buat sebelum ini, dan kita nak salahkan mereka pun tak boleh. Sebab zaman mereka tu, mungkin tak dapat that ilmu itu, kemahiran, knowledge itu tak sampai kepada mereka. So nak salahkan mereka pun tak boleh. Dan kenapa mereka buat begitu pun most likely is because of their childhood trauma. Maksudnya nenek atuk buat, lepas tu nenek atuk buat sebab moyang. Dan so basically our goal, especially the young generation, kan, generasi baru, tugas kita adalah untuk menghentikan that vicious cycle supaya anak-anak kita akan mempunyai masa depan yang lebih cerah, dan mereka insyaAllah akan continue to foster better relationship with their children moving forward. Hopefully itulah aim dia. Ya, tapi persoalannya bagi mereka yang mungkin adalah mangsa keadaan, mangsa childhood trauma, kena tengok video episod seterusnya. Yep, exactly. Jadi bagi mereka yang nak dapatkan Mendewasa dengan Luka, buku yang ditulis oleh Aiman Amri, our special guest, anda boleh pergi kepada link yang kami sertakan di ruangan description ataupun di bawah. So, dapatkan buku ini supaya anda tahu bagaimana nak mengatasi childhood trauma anda, ataupun bagaimana nak mendidik anak-anak anda supaya mereka tak melalui nasib yang sama. Dapatkan buku ini sekarang.